Salam sejahtera saya ucapkan kepada para pensyarah dan para panel penilai. Pada hari ini, kita bersama-sama berkongsi pembentangan KPPB OPD bagi PJMS 3203, Pendidikan Permainan Kategori Serangan, pensyarah khusus ialah Dr. Siti Ajar binti Muhammad Noh, dan EDUP 3103, Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak dan Remaja, pensyarah khusus Encik Tio T. Saivun. Pembentangan ini dikongsi oleh pelajar PISMP tahun 1 SEM 2 ambilan Ogos 2024 iaitu Mazlin Jensen, Cinta Venesi Robin, Janika Jabidin dan Dexter Ray J. Platinus. OPD Objek Pembelajaran Digital bagi khusus interdisiplinari PJMS 3203 dan EDUP 3103 ialah Google Site dan GC untuk pengajaran dan pembelajaran ini. Dalam OPD ini merangkumi bahagian utama yang terdiri daripada HPK, merungkai standard, pentaksiran berterusan dan MK versi pelajar. OPD ini dihubungkaitkan dengan GC. Bagi melengkapkan hasil pembelajaran khusus bagi kedua-dua subjek, di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh bahagian yang ada dalam OPD ini. Pertama, kita pergi merungkai standard. Di sini, pelajar boleh meneroka the big idea bagi kedua khusus, yaitu transformasi pembelajaran bermakna, pembentuk masyarakat aktif. Di sini juga terdapat soalan utama penerokaan kedua subjek dengan lebih mendalam. Seterusnya, kita pergi pembelajaran bermakna 1, di mana pelajar akan menguasai HPK 1, yaitu kriteria kejayaan ada 4 untuk PJMS 3203, dan seterusnya ada 3 untuk EDUP 3103. Di sini, pelajar boleh menyelesaikan aktiviti yang disediakan dalam GC. Ini merupakan hubung kait dengan Google Classroom. Seterusnya, pembelajaran bermakna 2, yaitu terdapat satu kriteria kejayaan bagi PJMS 3203 dan EDUP 3103 bagi menepati HPK 2. Bagi pembelajaran bermakna, kami melaksanakan pelbagai aktiviti di dalam GC. Seterusnya, kita pergi ke pembelajaran bermakna 3, dan ini aktiviti yang perlu dilaksanakan oleh pelajar bagi menepati HPK 3. Seterusnya, kita pergi pembelajaran bermakna 4, yaitu pada bahagian ini, pelajar perlu muat naik bagi pentaksiran berterusan yang telah dilaksanakan. Akhir sekali, refleksi, yaitu pelajar di sini akan menyediakan refleksi pengajaran mikro yang sudah dihasilkan. 3R, Rigor, Relevance, Relationship. Yang pertama, aspek rigor dilaksanakan dengan kami diberi jangkaan dan tugasan yang mencabar bagi melaksanakan projek yang kompleks yang memerlukan analisis, penilaian dan kreativiti seperti menyediakan permainan modifikasi dalam pendekatan TGFU, menyediakan permainan small-sided dalam game sense, dan juga menyediakan permainan bagi pendekatan play practice. Kedua, aspek relevance dilaksanakan melalui aktiviti permainan yang dirancang dan diaplikasikan dalam konteks permainan sebenar. Pendekatan ini membolehkan kami mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari secara langsung dalam situasi permainan, sekaligus membantu kami memahami kepentingan pembelajaran serta menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna. Ketiga, aspek relationship diperkukuhkan melalui pelaksanaan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan, khususnya dalam permainan bola jaring yang menekankan kerjasama, komunikasi dan interaksi sosial dalam kalangan kami. Selain itu, hubungan profesional turut diperkukuhkan melalui lawatan ke sekolah bersama pensyarah bagi menilai perkembangan murid prasekolah dari aspek fizikal, efektif dan sosial secara menyeluruh. Pembelajaran murid. Model ini menekankan pembinaan hubungan positif antara murid dengan guru serta rakan sebaya bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyokong. Model ini merangkumi 3 aspek penting. Aspek yang pertama yaitu perhubungan. Dalam aspek perhubungan, pelajar bertanggung jawab dalam tugasan secara individu dan berkumpulan sambil membina hubungan dan menyumbang kepada community. Dalam konteks pengajaran mikro ini, kami mengambil peranan sebagai guru, rakan pembimbing yaitu rakan pembelajaran yang sama-sama terlibat dalam proses pembelajaran. Kami mengaplikasikan peranan ini dengan berinteraksi secara aktif bersama rakan, murid, dan guru dengan memberi tunjuk cara dan maklum balas yang membina serta menyokong pembelajaran secara bersama. Pendekatan ini membantu membina kepercayaan, meningkatkan penglibatan, dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang mesra serta bermakna. Itu aspek aspirasi. Komponen aspirasi ini dapat menggalakkan penglibatan secara aktif, membina keyakinan diri, dan mencapai kejayaan bersama. Dalam pengajaran mikro, kami memulakan perancangan pengajaran dengan mengambil kira minat dan keperluan supaya penglibatan aktif dapat berlaku sepanjang sesi pembelajaran. Aktiviti yang kami rancang memberi ruang untuk berpikir, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah dalam situasi permainan sebenar, sekaligus membantu pemahaman konsep dengan lebih mendalam. Selain itu, pengajaran mikro yang kami laksanakan menetapkan hala 7 pembelajaran yang jelas melalui aktiviti dan perbincangan bersama rakan. Kami dapat menilai keupayaan diri serta memahami tahap pencapaian yang diharapkan. Apabila kami terlibat dalam menetapkan ukuran kejayaan, keyakinan diri, motivasi, dan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri dapat dipertingkatkan sepanjang aktiviti pengajaran mikro dijalankan. Kompetensi pembelajaran bermakna ini mempunyai 6 komponen. Yang pertama ialah karakter.
Gambar yang ditunjukkan merupakan activity play practice. Dalam konteks kursus PJMS 3203, pelaksanaan activity play practice dikenal pasti sebagai medium yang berkesan untuk memperkukuh sasya kami. Hal ini selaras dengan teori pembelajaran sosial Albert Bandura, khususnya melalui konsep efikasi kendiri. Penguasaan sesuatu kemahiran dalam play practice menuntut pengulangan yang intensif dan konsisten. Sebagai contoh, dalam sukan bola jaring, kami perlu mempraktikkan teknik jaringan secara berulang kali bagi mencapai ketepatan yang tinggi. Proses ini secara tidak langsung berupaya menyamai nilai ketabahan, ketekunan, serta daya tahan mental yang tetap. Apabila kami berjaya menguasai kemahiran tersebut melalui usaha sendiri, kami membina keyakinan dalaman yang kukuh dalam mendepani cabaran pembelajaran fisikal yang lain. Yang kedua ialah citizenship. Kedua gambar ini memaparkan activity micro teaching yang telah dilaksanakan di Prasekolah IPJM Kampus Gaya. Program ini bukan sekadar latihan mengajar, malah menjadi platform berkesan dalam memupuk sifat kewarganegaraan dalam diri kami berdasarkan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Teori ini menekankan bagaimana individu memahami peranan dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat, serta membuat keputusan yang adil. Melalui tanggung jawab menyantuni kepelbagaian personality murid, pelajar didorong untuk berpikir secara kreatif dan bertindak responsif bagi menyesuaikan pendekatan pembelajaran mengikut latar belakang murid yang unik. Pengalaman ini secara tidak langsung membentuk jati diri kami sebagai warga negara yang prihatin, inklusif, dan mampu memberikan impak bermakna kepada pembangunan modal insan negara di masa hadapan. Yang ketiga ialah collaboration. Slide ini memaparkan penglibatan pelajar dalam kursus PJMS 3203, di mana aktiviti berkumpulan menjadi teras pembelajaran. Hal ini secara langsung mengaplikasikan teori konstruktivisme sosial oleh Lev Vygotsky, yang menekankan bahwa pembelajaran berlaku secara optimum melalui interaksi sosial. Seperti yang dapat dilihat, ahli kumpulan sedang giat berbincang untuk menyempurnakan tugasan yang diamanahkan. Sesungguhnya, kerjasama erat dan komunikasi berkesan merupakan tunjang utama keberhasilan sesebuah aktiviti. Melalui interaksi dinamik seperti ini, kami dapat membentuk pribadi yang unggul, khususnya dalam berkomunikasi, merentasi budaya, bekerja secara kolektif dalam pasukan, serta membina hubungan interpersonal yang positif demi mencapai matlamat bersama. Yang keempat ialah komunikasi. Gambar tersebut merupakan salah satu activity micro teaching yang dijalankan dalam IDUP 3103 dan juga PJMS 3203. Activity ini boleh dihubung-kaitkan dengan teori pembelajaran sosial Albert Bandura, di mana bakal guru berfungsi sebagai model komunikasi yang berkesan. Semasa micro teaching ini dijalankan, pelajar-pelajar haruslah menggunakan mode komunikasi yang sesuai untuk mendapatkan komunikasi yang baik antara guru dan murid secara tidak langsung akan memudahkan PDPC yang dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat membentuk pelajar membuat pemilihan mode dan alat komunikasi secara bijak untuk menyampaikan message. Seterusnya ialah creativity. Dalam kursus PJMS 3203, pelajar diperkenalkan dengan beberapa konsep dalam pendidikan jasmani, termasuklah Teaching Games for Understanding, ataupun TGFU. Pendekatan TGFU ini selaras dengan teori perkembangan kognitif Jean Piaget yang dipelajari dalam IDUP 3103. Khususnya konsep akomodasi, yaitu proses mengubah skema sedia ada untuk menyesuaikan dengan maklumat baru. TGFU merupakan pendekatan yang mengubah sesuatu permainan dari segi peraturan dan peralatan, seperti yang dilihat dalam gambar di mana pelajar menggunakan gelung sebagai jaring. Hal ini menggalakkan pelajar untuk mencari potensi dalam alatan ringkas untuk dijadikan solusi pembelajaran. Proses ini menjadikan pelajar sangat berkemahiran untuk berpikir di luar kotak, kreatif, inovatif, dan realistik dalam menghadapi kekangan fasiliti di sekolah kelak. Akhir sekali ialah critical thinking. Dalam PJMS 3203, pelajar diminta untuk menghubung-kaitkan sesuatu permainan dengan beberapa pendekatan seperti play practice, TGFU, dan spot ability. Tugasan ini merangsang pemikiran di peringkat operasi formal dalam teori perkembangan kognitif Jean Piaget, di mana pelajar mula berupaya menggunakan penaklukan hipotesis diduktif dan berpikir secara abstrak. Gambar menunjukkan pelajar mengaplikasikan sukan bola baling menggunakan pendekatan TGFU. Hal ini merangsang pemikiran kritis pelajar untuk menganalisis, menetapkan peraturan, dan menyesuaikan cara bermain mengikut konteks TGFU yang spesifik. Melalui proses penaklukan seperti ini, pelajar secara tidak langsung dapat mengenal pasti proses yang amat berkesan untuk menilai ide bagi mengaplikasikan creativity dalam konteks baharu, sekaligus membentuk kemahiran membuat keputusan yang objektif dan berasaskan data. Seterusnya, model reka bentuk pembelajaran, yaitu sebagai panduan kepada pensyarah untuk merancang pengajaran supaya kami dapat belajar dengan lebih berkesan. Model ini merangkumi 4 elemen utama. Pertama, rakan pembelajaran. Rakan pembelajaran melibatkan kerjasama antara murid, guru, ibu bapa, dan komuniti dalam menyokong proses pembelajaran. Dalam sesi micro-teaching, rakan pembelajaran dapat dilihat apabila setiap ahli kumpulan memainkan peranan secara aktif. Contohnya, seorang rakan melaksanakan aktiviti warming up diikuti rakan lain bagi pendekatan play practice dan aktiviti seterusnya. Rakan yang lain bertindak sebagai murid bagi mewujudkan suasana pengajaran sebenar. Melalui pendekatan ini, pembelajaran berlaku secara kolaboratif di mana murid belajar melalui pemerhatian dan peniruan. Rakan yang mengajar menjadi model, manakala rakan lain belajar dengan melihat dan meniru pergerakan sesuai untuk aktiviti, demonstrasi, dan micro-teaching.
Kedua, persekitaran pembelajaran. Suasana dan keadaan yang kondusif membantu kami terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Dalam amali kemahiran, penggunaan gelanggang futsal sebagai tempat aktiviti bola baling telah menyediakan ruang yang luas, selamat dan sesuai untuk pergerakan kami. Kami juga dididik untuk mematuhi peraturan keselamatan seperti menunggu giliran sebelum melontar bola. Peraturan ini membantu kami mengawal diri dan memahami sebab serta akibat selaras dengan teori perkembangan kognitif Jean Piaget yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman sebenar. Ketiga, pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital digunakan untuk menyokong pembelajaran kami. Google Classroom digunakan untuk pensyara memberikan bahan dan menghantar tugasan, manakala Quizbot digunakan bagi aktiviti kuis secara interaktif. WhatsApp dan Telegram pula membantu komunikasi dan perbincangan berterusan antara pensyara dan kami. Selain itu, CapCut digunakan untuk menyunting video amali dan Canva digunakan untuk menghasilkan poster yang menarik. Penggunaan kuis digital akan membantu kami membina keyakinan diri dan ingin memperkembangkan kemahiran selaras dengan teori psikososial Erik Erikson, yaitu peringkat inisiatif. Keempat, amalan pedagogi. Amalan pedagogi ialah kaedah pengajaran yang digunakan, yaitu adalah berpusatkan murid. Pensyara bertindak sebagai pembimbing dengan memberi tunjuk ajar terlebih dahulu sebelum kami melaksanakan aktiviti berkumpulan. Pensyara juga berperanan sebagai penilai dengan memberikan maklum balas terhadap perlakuan yang dilakukan oleh kami. Pada masa yang sama, peranan pensyara sebagai pembimbing telah mewujudkan suasana pembelajaran yang menyokong dan menghargai murid selari dengan teori humanistik Carl Rogers. Seterusnya, melalui interdisciplinary kursus ini juga, kami mempelajari tentang konsep 3I, yaitu engagement, enhancement, dan juga extension. Untuk engagement, kami diperkenalkan dengan pelbagai engine carian, sebagai contoh Yahoo, Internet Archive, dan Google Search. Melalui engine carian ini, ianya dapat membantu kami untuk fokus terhadap matlamat pembelajaran bagi meningkatkan kualiti tugasan yang diberikan kepada kami. Hal ini demikian karena melalui pelbagai engine carian ini, kami dapat mencari pelbagai maklumat akademik yang berkaitan dengan teori pendidikan bagi kursus IDUP 3103 serta memahami konsep dan aplikasi permainan kategori serangan bagi kursus BJMS 3202 dengan lebih jelas. Selain itu, untuk enhancement, kami telah menggunakan pelbagai aplikasi untuk menyunting video bagi menghasilkan bahan pembentangan di dalam kelas. Antara aplikasi yang kami gunakan adalah TikTok, Canva, dan CapCut. Dengan ini, teknologi menjadi medium yang membolehkan kami memperluas kefahaman kami terhadap matlamat pembelajaran secara inovatif dan kreatif. Akhir sekali, untuk extension kami telah melakukan perkongsian pembelajaran kami melalui pelbagai aplikasi. Antara aplikasi yang kami gunakan adalah TikTok, WhatsApp, dan Instagram. Dengan cara ini, kami dapat berkongsi pengetahuan dan maklum balas daripada rakan. Dalam masa yang sama, perkongsian ini juga membolehkan kami untuk menerima maklum balas pengetahuan daripada pelbagai komuniti sosial secara atas talian. Pertama, dari segi pengetahuan baru, pendedahan kepada model pembelajaran seperti 3R, reka bentuk pembelajaran membantu pemikiran kritis dan pendekatan berpusatkan pelajar telah memperluas kepahaman pedagogi serta membantu mewujudkan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna. Kedua, manfaatnya ialah ia meningkatkan pemikiran kritis, membolehkan perancangan aktiviti yang tersusun dan sesuai dengan situasi sebenar, serta menggalakkan kerjasama dan interaksi sesama pelajar, sekaligus meningkatkan penglibatan dan keberkesanan pembelajaran. Bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran, antaranya menghubungkan teori dengan amali, mengekalkan penglibatan semua peserta dalam tugasan berkumpulan, serta mengurus masa dan refleksi secara berkesan, terutama apabila menggunakan pendekatan kolaboratif dan teknologi. Akhir sekali, untuk penambahbaikan, keberkesanan boleh ditingkatkan melalui perancangan aktiviti yang lebih teratur, pengukuhan kerjasama peserta, pemanfaatan teknologi secara berperingkat, integrasi pedagogi dengan amali, serta pelaksanaan refleksi dan penilaian secara konsisten.